Assalamualaikum, nama saya Nur Iza binti Abdul Hafiz. Kami mengambil topik 3 iaitu Policy on Women. Apakah hak-hak wanita? Okey, hak-hak wanita ini dapat kita definisikan sebagai salah satu cara untuk melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan keluarga, masyarakat maupun negara. Okey, kenapa kita perlu mewujudkan hak-hak wanita ini? Ini adalah kerana untuk mengelakkan mereka daripada dianiayai oleh individu yang lain. Selain itu, seperti yang kita sedia maklum, wanita adalah insan ataupun mempunyai fizikal yang lemah. Disebabkan itu, kita mestilah melindungi mereka. Dan kita juga mestilah meletakkan wanita itu sebagai salah satu golongan yang perlu kita hormati. Okey, selain itu, apakah matlamat ataupun kepentingan dasar hak-hak wanita ini diwujudkan? Ia untuk merapatkan jurang dengan kaum lelaki dalam bidang kerjaya. Selain itu, kaum wanita juga dapat membantu membangunkan ekonomi negara. Di samping itu, kaum wanita juga dapat membantu untuk menguruskan keluarga mereka tanpa bantuan sang suami. Dan akhir sekali adalah kaum wanita dapat melontarkan idea mereka maupun pendapat mereka untuk mencorakkan dasar kerajaan. Okey, bagaimanakah cara kita memperlakukan wanita? Cara kita nak beri layanan kepada wanita itu sendiri. Okey, salah satunya adalah menyediakan rawatan khas untuk golongan wanita sahaja. Dan di samping itu, kita juga mestilah memberi peluang pendidikan kepada kaum wanita dan juga mengiktiraf peranan wanita dalam aktiviti sosial. Di samping itu, kita juga mestilah mengiktiraf peranan wanita ini dan akui mereka di dalam pelbagai bidang kerjaya yang akan mereka ceburi. Okey. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Nur Ainti Nasbi akan menerangkan tentang polisi kesihatan bagi wanita. Apakah polisi kesihatan bagi wanita? Polisi kesihatan bagi wanita ialah panduan bagi menunjukkan keadaan atas status kesihatan wanita tersendiri dan juga cenderung terdedah kepada gangguan kesihatan seperti kurang nutrien dan penyakit serta rawatan yang boleh diberikan. Polisi ini telah dibagikan kepada beberapa bahagian peringkat pembesaran wanita itu seperti kanak-kanak, remaja, wanita dewasa, agak emas dan orang kelainan upaya. Okey. Bagi peringkat kesihatan remaja, rancangan ini terarah kepada penghasilan tingkah laku remaja yang sihat. Hal ini kerana sebenarnya kita ketahui bahawa remaja perempuan mudah terdedah kepada hasutan lelaki dan dipengaruhi oleh perubahan hormon. Antara aktiviti yang telah disediakan oleh polisi ini ialah pusat sarana kesihatan, rawatan dan rujukan. Remaja suka untuk berkongsikan masalah kesihatan dalam mereka, terutamanya melibatkan isu kesihatan seksual. Seterusnya, bagi kesihatan warga emas dan orang kelainan upaya, sebenarnya kita ketahui bahawa mereka sering dipandang enteng oleh masyarakat akibat ketidakupayaan mereka. Antara aktiviti yang telah dianjurkan ialah aktiviti rehabilitasi. Aktiviti ini disediakan bagi pengkhususan khas bagi pengawalan dan pencegahan masalah. Yang ketiga ialah kesihatan mental. Mengikut peredaran zaman, kesihatan mental akan turut terjejas selain kesihatan bagi fizikal. Polisi ini telah memperuntukkan bagi perkembangan kesihatan mental yang sihat dan gaya hidup yang baik. Aktiviti seperti kaunseling sering dipromosikan bagi memawarkan kepada masyarakat agar kesihatan mental perlu seiring dengan kesihatan fizikal tubuhnya. Akhir sekali, dapat saya simpulkan bahawa kesihatan mental perlu dijaga kerana wanita juga tonggak negara dan berbanding kesihatan fizikal yang zahir kita nampak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Iza binti Wan Azizi. Saya akan menerangkan hak-hak wanita dalam pekerjaan. Wanita sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang sering dilakukan oleh kaum lelaki. Namun,
Peredaran zaman yang semakin moden ini telah banyak melahirkan wanita-wanita yang berjaya. Wanita sekarang telah banyak melibatkan diri dalam pembangunan negara. Selepas kemerdekaan, kerajaan Malaysia bekerja keras memperbagaikan ekonomi dengan negara dengan objektif meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perkembangan ekonomi telah memperbagaikan peluang-peluang pekerjaan. Terdapat 3 sektor utama yang melibatkan wanita, iaitu pertanian, perindustrian dan perkhidmatan. Akibat daripada peningkatan perindustrian, terdapat banyak kilang-kilang yang ditubuhkan. Sehubungan dengan itu, ia meningkatkan peluang pekerjaan untuk kaum wanita kerana pekerjaan di kilang-kilang dikaitkan sesuai dengan kebolehan wanita. Sebagai contoh, kerja-kerja memerlukan penglihatan yang tajam, jari-jari yang halus untuk menjalankan kerja dan kesanggupan untuk berada dalam keadaan duduk selama berjam-jam lamanya. Kebolehan-kebolehan seperti ini sering dikaitkan dengan wanita. Faktor yang mendorong wanita bekerja ialah mereka dapat memberi sumbangan secara langsung terhadap pendapatan keluarga. Bagi mereka, bekerja merupakan suatu keperluan bagi membantu suami yang mempunyai pendapatan tidak mencukupi untuk menampung keluarga. Wanita juga mempunyai keinginan sendiri untuk melengkapkan aksesori-aksesori seperti pakaian, alat solat, kasut dan sebagainya. Hal ini menjadi tanggungjawab wanita dalam mencari alternatif sendiri bagi memenuhi keperluan peribadinya. Wanita juga memilih untuk bekerja jika mereka mempunyai tanggungjawab terhadap tanggungannya seperti anak-anak dan ibu bapa yang sudah tua. Peranan ini adalah lebih terlihat bila berlaku penceraian atau kematian suami. Tanggungjawab terhadap anak-anak dan ibu bapa terletak di bahu mereka tanpa bantuan suami. Di samping itu, peningkatan dan pencapaian pendidikan membolehkan wanita bersaing untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, lebih tinggi. Taraf pendidikan yang diterima lebih besar peluang untuk mencapai pekerjaan. Kemudahan pusat penjagaan kanak-kanak serta adanya perkhidmatan pembantu rumah akan mengurangkan beban wanita di rumah. Wanita boleh menghantar anak-anak mereka ke pusat penjagaan atau mengupah pembantu rumah untuk menjaga anak mereka. Hal ini dapat menyelesaikan masalah yang kaum wanita hadapi, khususnya wanita yang sudah berumah tangga. Penelitian terhadap kemajuan negara juga telah menunjukkan bahawa peranan kaum wanita yang dahulunya hanya terhad kepada dunia yang berkaitan rumah tangga kini telah diperluaskan ke dunia awam. Hal ini dapat disaksikan melalui peningkatan penyertaan kaum wanita dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Peningkatan peluang pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita adalah merupakan antara faktor yang telah membawa wanita menceburi bidang pekerjaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Rosli, bernombor matrik AA2005882. Hari ini saya akan membantangkan tentang polisi terhadap wanita, iaitu bahagian agama. Terdapat beberapa agama yang wujud di dalam dunia ini, iaitu seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, Kristian dan juga Yahudi. Yang pertama, sumber pengaruh untuk memupuk perpaduan dalam proses sosialisme. Hal ini kerana setiap individu akan belajar untuk menghormati dan memahami setiap agama masing-masing. Yang kedua adalah nilai-nilai moral yang dikongsi oleh berbagai agama adalah penting. Hal ini kerana setiap agama akan mengajar seseorang individu itu tentang kebaikan dan mengelakkan keburukan. Ini akan diambil sebagai iktibar kepada setiap individu. Yang ketiga ialah nilai-nilai universal dapat dinikmati secara positif. Dan yang terakhir sekali, amalan keagamaan haruslah semerata, keadilan, keselamatan, toleransi dan kesejahteraan. Hal ini akan membawa seseorang individu itu dan sebuah agama itu menikmati kesejahteraan dalam suatu agama. Baiklah, saya akan meneruskan bagi pelan pembangunan dari sektor kebudayaan. Yang pertama adalah penyertaan wanita dalam bidang seni adalah perlu diberi perhatian dengan menjana ruang dan peluang ekonomi seperti penghasilan produk dan perkhidmatan dalam bidang kesenian, kebudayaan dan warisan. Selain itu juga, kita dapat mewujudkan satu projek, iaitu projek satu daerah, satu industri dan
projek tersebut dilaraskan oleh wanita dengan bimbingan pihak yang berkuasa dan pihak yang bertanggungjawab. Baiklah, yang kedua adalah kita menyediakan kemudahan dan juga galakkan kepada wanita dalam bidang seni supaya mereka lebih yakin. Contohnya dengan mengadakan kempen kesedaran dan kefahaman untuk wanita memahami lebih dalam tentang budaya, terutama sekali dari segi nilai-nilai moral, adab sopan dan juga adab istiadat. Selain itu juga kita dapat mengadakan aktiviti yang berupa aktiviti bimbingan bagi wanita di seluruh negara. Yang ketiga adalah diskriminasi terhadap wanita dalam bidang seni haruslah dihapuskan supaya dapat mewujudkan persekitaran pekerjaan terutamanya dalam bidang seni, iaitu persekitaran yang neutral dan tiada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Dan juga kita dapat memberi peluang kepada wanita untuk membuat keputusan di mana menyediakan kuota ataupun kuasa yang tertentu dalam majlis perundangan kebudayaan kebangsaan. Yang keempat adalah dalam pembangunan wanita juga menekankan untuk menghapuskan amalan tokenisme dalam golongan wanita, terutamanya dalam bidang seni, yang mana memandang wanita sebagai adalah golongan minoriti dan golongan yang tidak penting dan hanya menjadi pencukup syarat dalam suatu institusi. Jadi perkara ini dapat dihapuskan dengan mengadakan pelbagai program yang bersesuaian bagi menghapuskan amalan ini. Secara kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa kesungguhan kerajaan dalam memasukkan atau memberikan peluang lebih banyak kepada wanita dalam pelbagai sektor pembangunan dengan mengadakan plan-plan yang tertentu bagi sektor-sektor tertentu adalah langkah yang sistematik dan juga akan berkesan dan dapat juga menjayakan hasrat kerajaan yang ingin menjadikan wanita sebagai rakan kerjasama untuk memajukan lagi negara kita. Di sini kita dapat menyimpulkan dengan melihat kesungguhan kerajaan untuk melibatkan lebih ramai lagi golongan wanita untuk terlibat dalam pembangunan negara secara lebih berkesan, sistematik dan juga bermakna. Hal ini kerana kaum wanita memainkan peranan yang penting di luar maupun di dalam rumah. Matlamat kerajaan untuk melibatkan kaum wanita ini secara langsung adalah untuk menjadikan wanita sebagai rakan yang sama pentingnya untuk membina negara ini. Sekian, terima kasih.